Bersama saya Zawaz Yusof, rentasan berita edisi 1500 antara 4 paparan utama. Sanusi menggelupur, tidak jaga mulut. Hak asasi dan kedaulatan negara yang wajib dipertahan. Jasamu dikenang rakyat. Samsuri jadi Perdana Menteri bersatu panas telinga. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong Keng Seng meminta Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur untuk menjaga percakapan jika mahu lebih ramai pelancong melawat negeri berkenaan. Beliau turut mengingatkan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jeneri itu agar menjaga sikap supaya tidak menjejaskan pembangunan pelancongan dengan komen yang menyinggung perasaan. Kalau Muhammad Sanusi masih mahu bermain sentimen politik, ia tidak penting bagi saya. Tapi kalau beliau serius mahu sasarkan kemasukan pelancong yang tinggi ke Kedah, lebih baik beliau jaga mulut. Keadaan akan jadi huru-hara dan ia tidak bagus untuk pembangunan pelancongan, katanya kepada pemberita selepas mesyuarat bersama Kerajaan Melaka bagi penganjuran program Mega World Tourism Day WTD dan World Tourism Conference WTC 2025 di Putrajaya semalam. Perang mulut antara dua ahli parlimen terbabit berlarutan susulan pada minggu lalu Muhammad Sanusi ketika berbahas pada sidang Dewan Undangan Negeri Kedah tanpa adab dan rasa hormat mengejek fizikal Keng Seng seperti dewa perut boroi bagi penganut bukan Muslim. Difahamkan pengerusi Perikatan Nasional Kedah itu berang dengan ahli parlimen Bintulu itu yang kononnya tidak mempromosikan pelancongan di negeri pentadbirannya dan gagal memberikan maklum balas setelah bertemu wakil kerajaan Thailand bulan lalu. Dalam pada itu, Keng Seng turut mendesak permohonan maaf daripada Muhammad Sanusi dan meminta supaya segala komen yang berbau hinaan terhadapnya ditarik semula. Namun petikaman lidah itu tampaknya tidak pula berkesudahan. Bermula dengan isu pelancongan Langkawi, kini meleret pula kepada lawatan bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Sadau, Thailand. Terbaru kedua-dua pemimpin itu berbalas kenyataan berhubung etika di meja makan dalam lawatan ke Sadau baru-baru ini. Sanusi menempelak dakwaan Keng Seng yang mengatakan beliau tidak tahu protokol dalam mesyuarat bilateral tersebut apabila meminta nasi tambah ketika jamuan yang membabitkan pemimpin kedua-dua negara. Serius, Keng Seng berbohong tentang saya minta nasi tambah. Tak ada menu nasi dalam jamuan bersama Perdana Menteri Thailand itu. Saya makan menu utama yang saya tidak tahu namanya. Yang pasti memang tiada nasi dalam hidangan itu, katanya pada Isnin. Menurutnya lagi, tanpa meminta, tiba-tiba petugas hotel meletakkan satu lagi hidangan di hadapannya yang mempunyai sejemput nasi goreng. Saya pun hairan. Kemudian Perdana Menteri bertanya, tak makan ke? Diet ke? Saya pun jawab sambil ketawa, bukan diet. Mereka bawa satu set lagi membuatkan Anwar turut ketawa. Untuk tidak menghampakan petugas hotel, saya pun jamah hidangan nasi goreng separuh. Kenapa dia reka cerita sampai macam tu sekali? Hairan, ujarnya. Semalam Muhammad Sanusi menempelak pihak tertentu yang disifatkan menggelupur apabila beliau mendedahkan perkara sebenar yang berlaku dalam lawatan bersama Perdana Menteri di Sadau Isnin lalu. Sanusi berkata jadual penuh yang diberikan menerusi surat jemputan pertama tidak menyebut beliau dikecualikan daripada mana-mana program yang bermula dari pagi hingga petang. Menurutnya beliau dijadualkan mengikuti rombongan bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sepenuhnya, namun terdapat perubahan jadual dilakukan oleh pegawai Kementerian Luar Negeri pada saat akhir. Minggu lalu Muhammad Sanusi mendakwa hubungan keruh antara negeri itu dengan Putrajaya bukan berpunca daripada Perdana Menteri, sebaliknya dicetuskan oleh peranan pegawai Kerajaan Persekutuan dan pejabat Perdana Menteri PMO atau Little Napoleon yang mahu memecah belahkan hubungan Kerajaan Persekutuan dengan negeri. Beliau memaklumkan tidak disediakan kerusi ketika tiba untuk menghadiri mesyuarat pre-council untuk membincangkan isu-isu berbangkit dalam pertemuan antara delegasi Malaysia Thailand, menyebabkan terpaksa berdiri lama sebelum Anwar meminta kerusi untuk diberikan kepadanya.
Susulan itu pada Jumaat, Kementerian Luar Negeri dalam satu kenyataan memaklumkan Menteri Besar Kedah itu tidak terlibat dalam mesyuarat pre-konsel bersama Perdana Menteri yang diadakan di Alustar sebelum lawatan ke Sadau. Jelas kementerian itu surat yang bertarikh 25 November kepada Ketua Setiausaha Surit Sanusi dan Menteri Besar Kedah itu hanya dijemput menyertai program lawatan anual bersama Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin ke Kompleks Immigration Custom Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam pada 27 November tanpa menyebut mesyuarat pre-konsel. Sanusi tegaskan kononnya apa yang ingin disampaikan oleh beliau sudah pun dilakukan dan terserah kepada mana-mana pihak untuk menilai atau menafikan kebenarannya. Biarlah, saya sudah jelaskan apa yang sepatutnya. Kenapa mereka nak menggelupuk? Yalah, gelupuk selepas jual nama saya di Parlimen. Kemudian keluarkan kenyataan. Kononnya untuk justify lah tu, ujarnya dengan nada sinis. Sebelum ini Sanusi turut kesal apabila isu berkenaan menjadi buah mulut ahli Parlimen dan tular di media sosial seolah-olah beliau seorang yang bodoh dan mangsa ihsan. Muhammad Sanusi yang dihormati, Kementerian Luar juga telah memberikan penjelasan yang sepatutnya tentang apa yang berlaku. Cuma sekarang persoalannya, siapa yang menggelupuk? Penimbang Tarus Sepanyol Dr. Gonzalo Stampa akan dibicarakan di Mahkamah Madrid pada 11 Disember ini atas dua kes jenayah yang berkaitan final award kepada kumpulan Sulu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata Mahkamah Madrid sendiri yang telah menyiasat dan mengeluarkan tuduhan ke atas kesalahan yang dilakukan Stampa, dan jika beliau didapati bersalah atas pertuduhan itu, beliau akan dikenakan hukuman penjara yang didenda oleh mahkamah berkenaan. Tarikh pendengaran itu ditetapkan berikutan permohonan agresif dan berterusan oleh Kerajaan Malaysia. Ini bukan tuntutan sivil tetapi Stampa berhadapan dengan tuntutan jenayah. Ini adalah faktor utama yang memberikan konsistensi kepada kesimpulan Kerajaan Malaysia bahawa award yang diberikan oleh Stampa selaku penimbang tara antarabangsa adalah satu pelaksanaan award yang boleh dilihat sebagai tidak sah dan tidak berasas, katanya. Menurut Azalina, award yang diumumkan oleh Stampa ke atas Kerajaan Malaysia sebanyak $14 bilion Amerika dilihat sebagai satu fraud award kerana mahkamah yang melantik beliau sebagai penimbang tara ialah mahkamah sama yang telah menarik pelantikannya. Tetapi beliau masih meneruskan pendengaran kes timbang tara antarabangsa dan melompat ke negara lain untuk melaksanakan keputusan yang telah beliau buat terhadap Kerajaan Malaysia. Sebab itulah bagi Kerajaan Malaysia tuntutan kes jenayah yang dilakukan beliau yang ditetapkan pendengaran pada 11 Disember amat penting untuk kita mematikan segala tuntutan yang telah dilaksanakan oleh Stampa, katanya. Pada 6 Jun lalu, Mahkamah Rayuan Paris mengekalkan keputusan membenarkan Malaysia mencabar award yang diberikan pada 25 Mei 2020 oleh Stampa dalam kes yang difailkan oleh 8 individu itu. Stampa telah memberikan award akhir sebanyak $14.9 bilion Amerika bersamaan $62.59 bilion kepada kumpulan itu, dan Malaysia terpaksa menggunakan semua remedi undang-undang bagi membatalkannya di Mahkamah Sepanyol, Perancis, Luxembourg serta Belanda. Malaysia melakar satu lagi kejayaan apabila Mahkamah Rayuan di Hague di Belanda pada 27 Jun menolak permohonan kumpulan Sulu untuk mengiktiraf dan menguatkuasakan award akhir tersebut di negara itu. Dalam usaha mereka untuk menguatkuasakan award akhir itu, kumpulan Sulu dilaporkan cuba menyita aset syarikat Petroleum Malaysia iaitu Petronas di Luxembourg dan Belanda, selain menyasarkan aset diplomatik negara di Perancis termasuk kedutaan. Pada tahun 2019, kumpulan itu dilaporkan telah memulakan tindakan perundangan di Mahkamah Sepanyol untuk mendapatkan pampasan bagi tanah di Sabah yang didakwa telah dipajak oleh nenek moyang mereka kepada sebuah syarikat perdagangan British pada 1878. Untuk itu, Kerajaan Malaysia berharap Mahkamah Madrid akan menjatuhi hukuman setimpal ke atas penimbang tara Sepanyol Dr. Gonzalo Stampa yang bakal dibicarakan itu. Namun Azalina Osman Said berkata beliau sedikit khawatir kerana Stampa merupakan individu yang amat berpengaruh di Madrid. Ayahnya seorang yang terkenal malah terlibat dalam proses kemerdekaan negara Sepanyol, terlibat dalam gerakan revolusi ketika itu. Dia juga seorang peguam, maknanya ayah dia dan keluarganya orang yang berpengaruh. Kami harap tiada tekanan secara negatif sebab sudah terang yang dia melanggar banyak undang-undang di Sepanyol, katanya kepada Bernama. Azalina berkata beliau bersama pihak Jabatan Peguam Negara dan beberapa pegawai antarabangsa akan ke Sepanyol bagi mengikuti perbicaraan itu. Perbicaraan dan hukuman terhadap Stampa amat penting, terutama berkaitan
tindakannya memberikan award meskipun pelantikan beliau sebagai penimbang tara telah diberhentikan selain masih meneruskan pendengaran kes timbang tara antarabangsa dan beralih ke negara lain untuk melaksanakan keputusan terhadap kerajaan Malaysia. Award itu saya bukan panggil Sulu Award tetapi Sulu Fraud. Mereka pergi ke banyak negara Eropah sebab negara Eropah ini bila tengok award daripada timbang tara, mereka anggap award itu sah. Itu sebab kita kena bermula semula di negara yang memberi award pertama iaitu di Madrid. Jadi kita mahu Mahkamah Madrid kenakan stampa hukuman jenayah terhadap kedaulatan Malaysia dan ini satu kemenangan kerana ini punca dia bergerak ke negara lain untuk aniaya Malaysia katanya. Sesungguhnya kes Sulu menjadi teladan kepada Malaysia yang tidak mempunyai undang-undang kekebalan negara. Apa yang berlaku menyaksikan Malaysia menjadi mangsa kepada Sulu fraud yang membabitkan proses timbang tara antarabangsa. Justru kita perlu bersedia rang undang-undang kekebalan bidang kuasa negara asing 2023 bacaan kali pertama di Dewan Rakyat antara lain bertujuan mengawal selia kekebalan yang diberikan kepada sesebuah negara asing dan hartanya ketua negara dan ketua kerajaan sesebuah negara daripada bidang kuasa Mahkamah Malaysia serta akan dibincangkan bagi bacaan kali kedua pada sidang pembukaan Parlimen berikutnya. Selamat maju jaya Malaysia, membujur lalu, melintang patah, pertahankan hak dan kedaulatan negara. Segala jasa dan pengorbanan yang ditabur bekas Menteri Kesihatan Datuk Chua Jun Ming sepanjang perkhidmatannya kepada negara pasti dikenang rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mendiang bekas Menteri Kesihatan Datuk Chua Jun Ming yang meninggal dunia petang kemarin. Anwar berkata mendiang merupakan figura yang telah banyak menabur bakti kepada negara, khususnya selaku Menteri Kesihatan paling lama selama 9 tahun dari tahun 1995 hingga 2004. Selain itu, beliau berkata Chua turut memainkan peranan penting sepanjang bersama keadilan tatkala mengemudi pimpinan parti itu di negeri Johor. Segala jasa dan pengorbanannya pasti dikenang rakyat serta rakan-rakan yang sama turut berjuang untuk negara tercinta. Saya doakan urusan keluarganya dipermudah, katanya menerusi hantaran di Facebooknya semalam. Chua 80 tahun meninggal dunia di Hospital Serdang, Selangor pada hari Ahad kira-kira 4 minit petang. Beliau yang sebelum ini bersama MCA menyertai keadilan pada tahun 2009 dan seterusnya dalam tempoh setahun bersama parti itu beliau dilantik sebagai naib presiden parti. Sementara itu keadilan turut mengucapkan takziah kepada seluruh keluarga mendiang. Dalam satu kenyataan pada Ahad, parti mengenang sumbangan mendiang yang merupakan pengerusi Majlis Pimpinan Negeri MPN Keadilan Johor selama 5 tahun iaitu dari tahun 2009 hingga 2014. Anak Jatimua Johor itu menjadi antara menteri kabinet paling lama menerajui Kementerian Kesihatan iaitu 1995 hingga 2004 sebelum digugurkan daripada kabinet Tun Abdullah Ahmad Badawi. Jumeng mula berkecimpung dalam arena politik apabila menyertai MCA pada tahun 1976 dan memegang beberapa jawatan tertinggi parti termasuk Ketua MCA bahagian Bakri pada tahun 1987 serta Timbalan Setiausaha Agung MCA 1987 hingga 1990. Berkelulusan dalam jurusan undang-undang dari Inner Temple, England, Chua merupakan individu paling lama menyandang jawatan naib presiden MCA iaitu dari tahun 1990 hingga 2004. Beliau bertanding buat kali pertama dalam PRU ke-7 di kerusi Parlimen Bakri dan menang dengan majoriti 1,105 undi mengalahkan Song Sing Kui DAP. Jumeng mengekalkan kemenangan di kawasan ini selama 5 penggal hingga 2008. Pada tahun 2009 bila mengumumkan keputusan keluar daripada MCA dan menyertai PKR dan dilantik sebagai naib presiden PKR setahun kemudian. Pada PRU ke-13 pula, Jumeng mencuba nasib bertanding di Parlimen Segamat namun tewas dengan majoriti 1,217 kepada calon MIC daripada Barisan Nasional iaitu Tan Sri Dr. S. Subramaniam hasil perkahwinan Chua dengan Datin Hani Wong Nyet Lan. Pasangan itu dikurniakan 5 cahaya mata. Semasa berkhidmat sebagai Menteri Kesihatan, beliau dianugerahkan ijazah kehormat Dr. Sains oleh Crimea State Medical University dari Ukraine kerana sumbangannya dalam bidang kesihatan di Malaysia. Mendiang juga pernah menjalani pembedahan di Institut Jantung Negara pada tahun 2000. Jasamu dikenang, salam takziah daripada kami di Jom Channel dan seluruh rakyat Malaysia untuk seluruh ahli keluarga mendiang.
Menamakan naib Presiden PAS Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar sebagai calon Perdana Menteri boleh dianggap sebagai usaha parti itu memikat pengundi bukan Islam menjelang pilihan raya umum akan datang. Malah Ahmad Samsuri mungkin boleh dilantik sebagai ketua pembangkang di Parlimen jika naib Presiden PAS itu memenuhi kriteria menjadi calon PM11, kata Fahmi Fazil. Menteri Komunikasi dan Digital itu berkata demikian sebagai mengulas keyakinan Perikatan Nasional PN bahawa Samsuri merupakan antara calon Perdana Menteri gabungan itu pada masa depan. Sebelum ini, pengerusi PN Tan Sri Mahyadin Mak Yassin tidak menolak Samsuri yang menang PRK Kemaman mempunyai potensi menjadi calon Perdana Menteri. Malah bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menyatakan perkara yang sama. Mungkin selepas ini, langkah seterusnya selepas beliau angkat sumpah sebagai ahli parlimen, iaitu beliau akan dinobat sebagai ketua pembangkang. Jadi kita surah kepada mereka untuk membuat keputusan itu. Kami tidak risau, tetapi semestinya di pihak kerajaan akan berusaha dengan lebih gigih untuk memastikan khidmat kepada rakyat, termasuk di Kemaman, tidak akan terabai, katanya dalam kenyataan. Penganalisis politik fellow kanan Majlis Profesor Malaysia, Jenderi Amir berkata PAS memerlukan seseorang seperti Menteri Besar Terengganu itu untuk menangani isu imej parti yang lazimnya dilabel sebagai parti pelampau. Saya fikir ini kerana pewatakannya. Samsuri mempunyai personaliti sederhana, profesional dan boleh dipercayai. Dia seorang yang mempunyai pengaruh untuk menarik sokongan bukan Melayu dan bukan Islam kerana PAS berdepan cabaran untuk memikat golongan ini. Saya fikir mereka akan terus mempromosikan sebagai calon Perdana Menteri menjelang pilihan raya umum akan datang. Katanya di Petik Malaysia Kini, semasa pilihan raya kecil Kemaman di Terengganu baru-baru ini, terdapat spekulasi bahawa PN sedang mempersiapkan Samsuri untuk menjadi Perdana Menteri. Samsuri kemudiannya berjaya mempertahankan Kemaman buat Perikatan Nasional. Jendiri berkata tindakan menamakan Samsuri itu juga boleh bermakna PAS mahu memaparkan dominan parti itu dalam PN, memandangkan mereka memiliki lebih banyak kerusi parlimen berbanding Bersatu. Selain itu, Bersatu juga tidak mempunyai calon untuk menggantikan Mahyadin sebagai calon Perdana Menteri mereka. Apa yang Bersatu ada ialah Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Jika dibandingkan antara mereka berdua, Samsuri jauh lebih baik kerana dia bersih, boleh dipercayai dan profesional, katanya. Bagaimanapun, seorang lagi penganalisis, Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, tidak berkongsi pandangan Januari. Profesor Universiti Utara Malaysia itu percaya PN hanya membuat cadangan berkenaan sebagai helah untuk meraih sokongan pengundi Kemaman. Ini hanyalah gimmick pilihan raya kecil. Untuk Samsuri menjadi Perdana Menteri mewakili PAS, dia ada beberapa lagi pemimpin yang berada di atasnya. Selain itu, Samsuri seorang profesional dan bukan dari golongan ulama. Dalam PAS, pemimpin tertinggi sentiasa dipilih daripada golongan ulama dalam parti. Memandangkan konteks ini, idea menamakan Samsuri sebagai calon Perdana Menteri PAS mungkin agak tersasar jauh, katanya. Azizuddin berpandangan Bersatu juga tidak akan mudah menyerahkan kursi Perdana Menteri kepada PAS jika PN berkuasa. Hakikatnya, idea Samsuri sebagai Perdana Menteri hanya dilontarkan semasa berdepan calon BN Raja Muhammad Afendi Raja Muhammad Noor yang merupakan Pesara Jeneral Angkatan Tentera. PAS mempromosikan Samsuri sebagai bakal Perdana Menteri hanyalah ilusi kerana mereka meletakkannya di Kemaman bukan untuk menjadi ahli parlimen atau bakal PM. Sebab sebenar PAS meletakkannya di sana adalah untuk mencabar aura Raja Afendi. Tetapi sebenarnya mereka tidak memerlukan Samsuri kerana PAS sudah mempunyai beberapa nama besar dan ulama tersohor suci lagi hebat seperti Tan Sri Abdul Hadi Awang, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man dan beberapa tokoh lain. Untuk Ahmad Samsuri diangkat menjadi Perdana Menteri rasanya kelakar dan tidak logik. Malah rakyat biasa pun dapat rasakan bahawa idea itu hanya satu halusinasi. Ahmad Samsuri jadi PM lambat lagi. Panas betul telinga Bersatu mendengar berita ini. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel. Saya Zawaz Yusof. Assalamualaikum, selamat malam. Kita jumpa lagi.